Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mulai hari ini cikgu akan bagi soalan-soalan ulang kaji sahaja, melibatkan semua tajuk lah. Okey. Soalan di sini ada 5 soalan cikgu akan bagi. Kalau ada kemudahan printer, awak boleh print. Kalau tak ada kemudahan printer, nak salin pun boleh. Kalau nak salin pun, banyaknya soalan ni. Jadi tak payah salin soalan. Salin yang penting-penting saja. Macam contoh soalan nombor 1 ni, salin nombor saja. Dan buat pengiraan, kalau yang ada pengiraan. Dan jawapan. Soalan tak payah. Tapi nombor soalan kena tulislah nombor 1. Okey, nombor 1, 1. Nombor 1, 2. Kena tulislah. Okey, soalan dia tak payah salin. Okey, di sini cikgu nak bagi tengok, sekarang kita tengok soalan nombor 1. Melibatkan nombor perpuluhan. 247.37. Okey, kat nombor tu. Okey, bila melibatkan nombor perpuluhan, awak kena tahu bermula dari nombor 7 yang ni. Yang ni. Bukan nombor 7 yang sebelah ujung tu. Okey, adalah nombor 7 yang sebelum titik tu. Jadi itu adalah Nombor 4 tu adalah puluh. Okey, nombor 2 tu apa dia? Okey, dah dapat jawapan di situ. Tulislah nombor dia di situ. Okey, jawapan dia bukan tulis 200 nah. Dia kata nyatakan digit. Bila nyatakan digit, awak tulis nombor, satu nombor je. Apakah nombor itu? Tulis di situ. Cikgu tak terus bagi jawapan lah. Okey, nombor 2 pula dia kata, bundarkan kepada per 10 yang terdekat. Okey, bila dia kata per 10 yang terdekat, okey, tengok betul-betul. Macam mana kita nak tahu yang mana per 10? Okey, selepas titik tu, okey, nombor 3 ni adalah per 10. Nombor 7 tu adalah per 100. Dia kata di sini, dia nak bundarkan kepada per 10 yang terdekat. Okey, bila kita nak bundarkan kepada per 10 yang terdekat, okey, nombor 3 tu adalah nilai dia per 10. Kita kena tengok jiran sebelah kanan dia. Nombor 7 yang last sekali tu. Okey, kalau nombor 7 tu tengok, boleh bagi tak kepada nombor 3? Jadi jawapan dia 247 perpuluhan berapa di situ. Kalau 7 boleh bagi, 3 tu jadi 4. Kalau 7 tu rasa tak boleh bagi dekat 3, kekalkan 3. 247.3 ataupun 247.4. Itu nak maksud dia membundarkan nombor. Baik, sekarang kita tengok nombor 2. Okey, cikgu dah bagi dah bayang-bayang jawapan tu. Kalau tak buat lagi, cikgu tak tahulah. Okey, nombor 2. Rajah 2 menunjukkan sebuah bulatan yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar. Tulis pecahan yang mewakili bahagian berlorek daripada seluruh rajah. Baik, bila dia sebut sahaja pecahan, mesti ada tanda nilai macam tu, per. Ada nombor atas, ada nombor bawah. Okey, pecahan yang mewakili bahagian yang berlorek. Yang berlorek tu ada berapa? Tulis di atas. Dan seluruh rajah, maksud dia semua sekali. Yang berlorek dan yang tak berlorek tulis di bawah. Jadi itu namanya pecahan. Yang berlorek berapa letak di atas. Seluruh rajah tu maksud dia semua sekali. Yang berlorek dan yang tak berlorek tulis di bawah. Okey, sekarang kita tengok soalan yang nombor 2. Okey, nombor 2 Roman. Okey, nombor 2. Nyatakan nilai pecahan itu dalam peratus. Okey, bila nilai pecahan dalam peratus, pecahan tadi berapa? Darablah dengan 100%. Okey, bila darab dengan 100%, awak kena tahu 100 ni didarabkan dengan nombor yang berada di atas. 100 ni darab dengan nombor yang berada di atas. Awak boleh buat guna lattice. Kemudian, bila dah dapat jawapan dah darab di atas tu, nombor apa yang berada di bawah? Bahagilah. Bahagi dengan nombor yang berada di bawah. Cikgu tunjuk sinilah. Okey, bahagi dengan nombor yang berada. Berapa yang nombor berada di bawah tu? Okey, yang atas ni awak darabkan. Dah dapat jawapan.
Bahagi nombor yang berada di bawah macam ni. Cikgu tunjuk ni. Okey, bahagilah. Okey, cikgu tak malah tunjuk semua. Jadi, tak belajar apalah nama dia. Okey, jadi di situ kena tahu. Bila pecahan atas darab dapat jawapan, bahagi nombor yang berada di bawah. Okey, sekarang kita tengok soalan yang seterusnya, nombor 3. Okey, nombor 3. Nombor 3 yang pertama. Rajah menunjukkan bilangan cenderamata yang dijual sempena hari kanak-kanak. Okey, hitung beza antara jualan paling banyak dengan jualan yang paling sedikit. Baik, awak kena tahu di sini. Beza. Okey, apa maksud beza? Beza adalah operasi tolak. Awak tengok di situ ada 3 cenderamata di situ. Okey, 3 cenderamata di situ. Yang pertama kicin, yang kedua yang letak dekat peti sejuk tu, yang ketiga nota kan, buku nota kecil tu. Okey, dia kata hitung beza-beza tu tadi cikgu kata tolak antara jualan paling banyak dengan jualan yang paling sedikit. Okey, mana yang banyak? Ada 3 nombor je di situ. Tengok yang paling banyak, letak di atas, tolak dengan nombor yang paling sedikit, letak di bawah. Okey, senang saja yang tu. Okey, nak ingat beza adalah tolak. Okey, sekarang kita tengok nombor 3 yang kedua. Rajah 4 terdiri daripada 3 jenis bentuk 3 dimensi. Yang pertama kubus, yang kedua piramid, yang ketiga silinder. Okey, Liana memilih sebuah prisma. Namakan bongkah yang dipilih oleh Liana. Okey, mana satu prisma di situ? Okey, tulislah. Kubus ke, piramid ke, silinder ke? Okey, selesai kan? Okey, itu soalan nombor 3. Tak ada jalan kira pun untuk nombor 3 yang kedua ni. Pilih saja, tulis. Cikgu kata tak payah salin soalan. Yang mana perlu jalan kira, tunjuk jalan kira. Dan yang mana perlu jawapan saja, tulis jawapan saja. Okey, sekarang seterusnya kita tengok soalan yang keempat. Okey, keempat yang pertama. Malaysia merdeka pada tahun 1957. 1957 tu bukan nombor yang kita nak guna apa-apa. Cuma dia bagi tahu dia adalah hari merdeka, tahun Malaysia merdeka. Kira-kira 60 tahun yang lalu. Okey, berapa dekadkah peristiwa itu telah berlaku? Okey, di sini kata kunci dia kata dekad. Awak kena tahu apa dia dekad. Dekad ni hubungan dia tahun dengan dekad 10. Jadi di sini untuk mendapatkan berapa dekad kah? 1 tahun, 1 tahun berada. 1 dekad 10 tahun. Jadi di sini dia bagi 60. Jadi operasi apa di situ? Operasi bahagilah. 60 bahagi dengan 10, sebab 1 dekad 10 tahun. 60 bahagi 10. Tak ada masalah. Jadi nak tunjuk bentuk lazim ke, nak buat pecahan pun boleh. Okey, macam mana pecahan tu? Okey, cikgu tunjuk sini. Okey, pecahan tu macam ni. 60 per 10 macam ni. Awak biasa jumpa kan? Sifar atas sifar di bawah boleh dimatikan, boleh dimasukkan. Jadi nilai dia berapa? Jadi dapatlah jawapan dia. Kalau nak buat bentuk lazim pun boleh, tapi yang ini lebih mudah sebab dia melibatkan 10. Kalau bahagi nombor lain kena bahagi bentuk lazim lah. Kalau bahagi 10, bahagi 100 boleh buat macam ni. Sebab yang mana ada sifar atas dengan sifar di bawah ada 1 boleh masukkan. Jadi awak masukkan tinggal berapa jawapan dia. Masukkan tu maksud dia potong lah. Okey, sekarang kita tengok nombor 4 yang kedua. Okey, nombor 4 yang kedua kita nak tengok di situ. Dia kata Sultan Alauddin riwayat Syah tempoh pemerintahan 11 tahun. Sultan Mahmud Shah 2 dekad 3 tahun. Berapakah jumlah tempoh pemerintahan kedua-dua orang sultan itu? Okey, di sini yang Sultan Alauddin tu tak ada masalah. Yang ada masalahnya di sini. Sultan Mahmud Shah tu 2 dekad. Okey, tadi cikgu kata 1 dekad 10 tahun. Kalau dah 2 dekad, tentulah 20 tahun. Lepas tu di hujung tu ada 3 tahun. Jadi Sultan Mahmud Shah tentulah
tempoh pemerintahan dia 23 tahun, sebab 2 dekad tu 20 dengan 3 tahun tu 23. Kemudian dia nak jumlah. Jumlah tu apa dia? Jumlah tu penambahan. Tambah je lah. Dapat jawapan. Okey, selesai soalan nombor yang keempat. Okey. Sekarang kita nak tengok soalan yang kelima. Okey, nombor 5. Rajah 5 menunjukkan jisim sebiji nenas. Okey, jisim tu ataupun kita panggil berat lah. Nyatakan jisim dalam kilogram sebiji nenas itu. Okey, dia bagi yang ini dalam bentuk gram. Okey, kita baca dulu dalam gram, tak ada masalah. Kalau di sini 250, di sini 500, di sini berapa? Ni 250. Kena tahulah. 250, 260, 270. Kan? 280 di sini tentulah 290. Betul ke 290? Di situ 500. Okey. Okey, tak betul juga. Okey, kita baca lain. Kalau di sini 250, di sini 300, di sini 350, di sini 400, di sini 450. Okey, 450 kemudian 500. Betul tak? Betul dah. Jadi, bacaan yang mula-mula cikgu sebut tadi salah. Jadi, yang ini 450 gram. Okey. Jadi, 450 gram. Okey, jadi di situ kita baca 450. Okey, 450 gram. Okey. Bila kita sebut 450 gram tapi dia nak dalam kilogram. Bila dia nak dalam kilogram, kita baca tadi 450. Cikgu tulis sinilah, awak tulislah tempat dia Mestilah per dengan 1000 sebab dia nak dalam kilogram. Okey, bila kita per dengan 1000, ingat per 1000 tu maksud dia bahagi. Bila bahagi, titik bergerak ke kiri. 1, 2, 3. Jadi titik dia di sini. Dapatlah jawapan dia dalam kilogram. Berapa? Tulislah. Kan cikgu semua cikgu nak bagi tahu kan. Okey, jadi tulislah berapa jawapan dia. Okey, sekarang kita tengok nombor 5 yang kedua. Jumlah jisim sebiji betik. Okey, dan nenas itu ialah, okey, betik ada di di belakang tu kak. Ada tak di belakang tu? Okey, tak ada. Cuma disebut di sini. Jumlah jisim sebiji betik dan nenas itu ialah 1.35 kilogram. Okey, nenas tadi kita dah tahu. Betik kita tak tahu, tapinya dia bagi dalam bentuk jumlah. Dia bagi jumlah dah dekat awak di sini. Okey, ni dia bagi jumlah dah di situ. Okey, jumlah dia dia bagi di situ 135. Okey. 135, jadi cikgu tolak naik atas sikit. Okey, 135. Okey, yang tu jumlah dia. Dia kata berapakah jisim dalam kilogram betik itu. Okey, bila dia bagi jumlah, dia nak jisim betik itu sahaja. Di sini awak kena tahu dia adalah operasi tolak. Jadi kena tolak lah. 1.35 kilogram tolak dengan jisim nenas yang awak dapat di sini tadi. Yang dapat nombor 5 yang pertama tadi. Okey, jadi tolak, dapatlah jisim betik di situ. Baik, cikgu harap awak boleh buatlah, sebab cikgu dah bagi dah kemudahan untuk awak, tak payah salin soalan. Kalau nak print, awak boleh print. Ada setengah tu dia tak yakin nak buat terus macam tu, dia nak soalan juga, jadi awak boleh print. Kalau yang tak mau print, tak mau salin, cikgu nak awak buat jalan pengiraan. Ataupun yang ada jawapan, tulis jawapan sahaja. Yang ada pengiraan, tunjuklah. Tapi kena tulislah nombor 1, nombor 5 yang pertama, nombor 5 yang kedua. Jalan pengiraan cukup. Sebab soalan ni terlalu panjang. Kalau ada printer, awak boleh print. Tapi kalau tak ada, tak payah salin soalan. Cikgu dah bagi tahu awal-awal ni. Cikgu nak semua boleh hantar tugasan matematik. Ada 5 soalan, bila dia pecah-pecah lebih kurang 10 soalan sahaja. Itu pun awak jawab sahaja, tak perlu salin soalan. Okey, sekian. Terima